Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atsmi bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita nak membincangkan ataupun membicarakan tentang kedudukan saf di dalam sembahyang berjemaah. Jadi adakah perlu apabila berlakunya wabak coronavirus ini, orang-orang yang menunaikan sembahyang berjemaah perlu menjarakkan saf? Terlebih dahulu perlu kita ketahui, sebenarnya sembahyang berjemaah di dalam keadaan situasi yang sebegini tidak dituntut. Sembahyang berjemaah tidak dituntut, sembahyang Jumaat pun tidak dituntut. Kerana sebahagian daripada keuzuran sembahyang berjemaah dan juga sembahyang Jumaat ini seperti berlakunya hujan yang lebat. Kita tak wajib kita pergi menunaikan sembahyang berjemaah dan juga sembahyang Jumaat. Hujan yang lebat yang boleh mengganggu laluan kita ketika kita pergi ke masjid. Dan juga takut kepada pihak musuh dan menguruskan jenazah. Ini di antara keuzuran-keuzuran ataupun kelonggaran yang dibenarkan oleh syarak untuk kita meninggalkan sembahyang berjemaah dan juga sembahyang Jumaat. Tetapi apabila telah seseorang melaksanakan sembahyang berjemaah, sama ada dibuat juga, walaupun ini adalah merupakan satu keuzuran, dia lakukan juga sembahyang berjemaah. Bila dia nak buat sembahyang berjemaah, mestilah saf itu tidak boleh dijarangkan ataupun dijarakkan. Ini yang kita perhati tengok sampai jarak antara seseorang dengan orang yang di sebelahannya sampai jaraknya yang begitu luas, iaitu 1 meter di antara seorang dengan orang yang lain, dengan rakan yang di sebelahnya. Maka ini salah di dalam kaedah-kaedah menunaikan sembahyang berjemaah. Kerana Nabi SAW ketika mendidik para sahabat menunaikan sembahyang berjemaah, Nabi SAW memerintahkan supaya dirapatkan akan saf. Di sini saya nak baca beberapa hadis Nabi SAW tentang kaedah-kaedah menunaikan sembahyang berjemaah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Qala Rasulullah SAW, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbihim jalla wa 'azza." Adakah tidak kamu meluruskan saf, meluruskan berbaris sebagaimana berbarisnya malaikat di sisi Tuhan mereka? Qulna, kami bertanya, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbihim? Jadi sahabat bertanya, bagaimanakah malaikat bersaf ataupun berbaris di sisi Tuhan mereka? Qala yatimus sufufal muqaddam. Jadi malaikat ini memenuhi saf-saf yang berada di bahagian hadapan. Yatarasuna fi safi, mereka bersusun ataupun bersaf dengan saf yang tersusun rapi. Maknanya bukan menjarakkan, tetapi mereka merapatkan di antara saf, antara satu saf dengan saf-saf yang lain. Tidak menjarangkan di antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Ini satu gambaran yang disebut oleh Rasulullah supaya bila kita sembahyang, hendaklah tiru malaikat apabila berada di sisi Tuhan mereka. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Aqimus sufufakum," luruskan saf-saf kamu. 3 kali, thalathan. Rasulullah kata aqimus sufufakum, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum. 3 kali Rasulullah ulang. Luruskan saf kamu, luruskan saf kamu, luruskan saf kamu. Wallahi la tuqimas sufufa, la tuqimunna sufufakum, aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, sama ada kamu meluruskan saf-saf kamu ataupun Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan di antara hati-hati kamu. Di dalam hadis yang lain pula, jadi kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, banyak sangat hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan dan juga mengajar para sahabat supaya melurus dan merapatkan saf di dalam sembahyang berjemaah. Hadis yang seterusnya, aqimus sufufa, luruskan akan saf, wa hazu bainal manakib, rapatkanlah di antara bau-bau. Bau-bau perlu dirapatkan. Di dalam riwayat yang lain, kaki bertemu dengan kaki, bau bertemu dengan bau, kaki bertemu dengan kaki. Maknanya tidak boleh dijarangkan ataupun dijarakkan. Ini yang kita tengok bila berlaku wabak coronavirus ini, ada orang sembahyang berjemaah sampai mengambil ruang yang begitu besar, iaitu 1 meter seorang. Maka ini bukan
cara-cara ataupun adab-adab menunaikan sembahyang berjemaah. Wasuddul khalal, tutuplah ruang-ruang yang kosong. Walinu bi aidi ikhwanikum, hendaklah kamu lembutkan dengan tangan-tangan saudara-saudara kamu. Maka bila kita nak sentuh dia, jangan kasari. Nak sentuh dia, nak tarik dia supaya dia rapatkan soft, jangan kita sentuh dengan kasar. Lembutkan. Jadi di dalam hadis-hadis yang lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatis sufufi min iqamatis salah. Wa fi riwayatin min tamamis salah. Luruskan dan rapatkan saf, kerana merapatkan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Jadi hadirin sekalian, hadis-hadis terlalu banyak memerintahkan kepada kita supaya kita meluruskan dan merapatkan saf di dalam sembahyang. Tidak pernah berlaku di zaman Nabi SAW, para sahabat dan imam-imam mazhab, bila berlaku sesuatu wabak penyakit, mereka menjarakkan saf. Tidak ada asas di dalam fiqh menjarakkan saf di dalam sembahyang, di dalam semua mazhab. Jadi kalau kita takut berlakunya wabak ini menular, maka tidak perlu menunaikan sembahyang Jumaat, tidak perlu menunaikan sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang Jumaat dan sembahyang berjemaah pun digugurkan, apatah lagi sembahyang hajat secara berjemaah. Sembahyang hajat itu sunat. Sembahyang Jumaat wajib. Sehingga ada di dalam hadis menyebut, barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, nescaya Allah, dibimbangi Allah Ta'ala akan mencopkan hati dia menjadi lalai. Dan dia akan termasuk di dalam salah satu daripada ciri ataupun sifat-sifat orang yang munafik. Apabila meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang Jumaat pun boleh gugur bila adanya keuzuran menunaikan sembahyang Jumaat seperti yang kita sebutkan tadi. Apabila takut kepada hujan lebat yang dapat mengganggu kita lalu di dalam perjalanan kita pergi ke masjid ataupun ke masjid, dan juga keuzuran menunaikan sembahyang berjemaah bila kita menguruskan kematian ataupun takut kepada pihak musuh, maka boleh menggugurkan sembahyang Jumaat dan juga sembahyang berjemaah. Sedangkan sembahyang Jumaat wajib. Dan sembahyang berjemaah sebahagian ulama kata wajib, fardu ain bagi lelaki, dan yang lain menyebut bahawa fardu kifayah. Tetapi bagi golongan ulama yang kata wajib fardu ain itu pun, mereka berpendapat boleh gugur apabila ada keuzuran, halangan-halangan yang tertentu. Ini apatah lagi sembahyang hajat. Yang paling aneh dan peliknya, diperintahkan sembahyang hajat buat secara berjemaah. Sedangkan sembahyang hajat itu sendiri sunat. Sembahyang Jumaat boleh gugur, sembahyang berjemaah boleh gugur, ni nak buat sembahyang hajat. Jadi kalau nak buat sembahyang hajat, buatlah di rumah masing-masing, tidak perlu buat secara berjemaah. Jadi saya takut ini telah menjadi suatu syariat baru, suatu hukum baru, boleh menunaikan sembahyang berjemaah ini dengan menjarakkan saf. Sebenarnya bila kita tengok, ini suatu perkara yang melucukan. Kerana tidak ada asas langsung di dalam fiqhnya boleh menjarakkan saf dalam sembahyang, di dalam menunaikan sembahyang berjemaah. Jadi saya harap siapa-siapa yang nak menunaikan sembahyang berjemaah mesti merapatkan saf sebagaimana arahan dan saranan daripada Nabi SAW, sebagaimana hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Jadi dalam masalah agama ni jangan reka, jangan tiru-tiru orang, jangan ikut-ikut orang. Setiap sesuatu amalan yang nak dilakukan diasaskan dengan ilmu dan diasaskan dengan dalil. Jadi mungkin suatu hari nanti berlaku suatu wabak lain pula yang lebih berbahaya. Ahli perubatan ataupun doktor kata kena seseorang itu menjarakkan diri dia dengan orang yang lain 1-2 meter ataupun 1 kilometer. Kita pun reka pula lah. Sembahyang berjemaah mesti 1 kilometer seorang. Antara seorang dengan seorang yang lain 1 kilometer. Sebab apa? Sebab penyakit ini bahaya. Jadi kesimpulannya, bila nak menunaikan sembahyang berjemaah mesti dirapatkan saf, merapatkan bahu dan juga kaki-kaki. Jadi maknanya apa yang dibuat selama ini tidak ada asas langsung di sudut fiqh, sama ada daripada hadis Nabi dan juga di dalam fiqh 4 mazhab. Jadi kalau nak buat sembahyang hajat juga, jangan buat secara berjemaah. Saya nak ulangi sekali lagi, kalau sekiranya sembahyang Jumaat pun boleh gugur dengan penularan wabak ini, sembahyang jemaah pun boleh gugur, apatah lagi sembahyang hajat. Kalau nak buat hajat kerana kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah sembahyang
semayang itu, tetapi buat secara bersendirian seorang diri di rumah, bukan dibuat secara berjemaah. Tetapi yang aneh dan peliknya, semayang Jumaat itu boleh pula digugurkan, semayang berjemaah itu digugurkan, tetapi ada arahan supaya buat semayang hajat berjemaah pula. Yang ni kena tegur. Kita kena perbetulkan. Kerana tidak ada asas langsung di dalam hukum fiqh ini, boleh pula semayang hajat ini mengatasi semayang Jumaat dan juga semayang berjemaah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu sebagai sedikit peringatan yang mudah-mudahan dapat diambil faedah, munafaat, dan kita muhasabah diri kita masing-masing, kerana setiap ibadat itu perlu didasari ataupun diasaskan dengan fakta dan dalil. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.